Oke, durian ini sebenarnya saya telah menceburi lebih daripada 20 lebih tahun. Jadi daripada pengalaman dan juga kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh petani, pengalaman-pengalaman yang berguna daripada petani, kita dapati ialah penanaman durian sebenarnya nampak mudah tetapi sangat mencabar. Dan industri ini sebenarnya memerlukan satu perancangan yang rapi dan juga memerlukan kos ataupun pelaburan yang tinggi. Jadi kalau sesiapa yang ingin menceburi durian ini, uh, kita ada dua pilihan lah. Pilihan pertama ialah kita buat kecil-kecilan dahulu untuk kita belajari apakah masalah-masalah yang akan kita hadapi ataupun cabaran-cabaran yang akan kita lalui. Kedua ialah kita boleh bekerja dengan petani yang sudah berjaya beberapa tahun untuk menimpa pengalaman, ataupun bekerja dengan syarikat-syarikat yang mula menanam durian. Kita boleh belajar pengalaman juga sebelum kita memulakan sendiri. Ini saya rasa lebih baik daripada kita masuk terus dan kemudian wang simpanan yang kita ada sedikit tu akan lebur, bukan melabur tapi lebur dalam pelaburan durian. Jadi saya rasa penanaman durian ini sebenarnya kita kata winner take all, pemenang akan ambil habis. Jadi banyak orang anggap tanam durian ini sangat lumayan. Ya, memang dia lumayan, tetapi banyak juga yang gagal mencapai hasrat yang diimpikan. Kalau kita menanam sebagai hobi pun, sebenarnya kita harus ketahui apakah ciri-ciri ataupun keperluan durian daripada kita setakat gali lubang dan tanam, dan akhirnya kita dapati pokok yang kita tanam selepas beberapa tahun pokok mati. Okey, untuk pelaporan biasanya kita kena mulakan dengan satu perkara yang sangat asas, kajian kemungkinan. Tetapi boleh dikatakan hampir di Malaysia ni hampir 99% tiada kajian kemungkinan dilakukan. Dan persoalannya ialah banyak orang beranggapan durian ni pokok kan, macam sawit, gali lubang tanam, pokok tumbuh, tabur baja, siram air, pokok terus tumbuh 10 tahun dapat hasil banyak. Itu biasanya adalah kita panggil mitos. Jadi kalau untuk memastikan pelaburan durian ini berjaya, sebenarnya kita kena mula dengan kajian kemungkinan, dan kita kena ketahui apakah persediaan kita perlu buat dari segi tanah, anak benih, pengairan, saliran, pruning, dari segi pembajaan, dari segi penyakit dan perosak, dan lain-lain. Jadi kita kalau nak buat durian, kita kena banyak melakukan kajian dulu sebelum kita memulakan, ataupun kita boleh kita buat sedikit selidik daripada petani-petani, dapatkan pendapat mereka, apakah pengalaman pahit manis mereka, dan kita boleh jadikan ini sebagai satu pedoman ataupun sebagai rujukan untuk kita sebelum kita mulakan. Dan kita dapati banyak yang orang Malaysia menanam durian. Contohnya kalau dia menanam 100 pokok, ada 30% yang nampak bagus, 30% sederhana, 3% tu hidup segan mati tak mahu, 10% tu terpaksa disulam kembali. Itu kalau bernasib baik 331 lah, nombor betul lah. Betul. Kalau kalau yang betul dan mahir, kita tengok daripada Thailand, 90 lebih % pokok agak seragam. Di mana silapnya? Kesilapannya ialah yang saya huraikan tadi, ialah pelbagai faktor yang harus kita ketahui. Ini juga kita lalui 20 lebih tahun baru kita dapati, ialah cara yang kita praktikkan banyak yang boleh diperbaiki ataupun dimajukan lagi. Persepsi tu sudah kita kata dia menjadi budaya. Dia macam orang Malaysia kan, bangun pagi nasi lemak, cak kway teow, roti canai. Kalau kita nak tukar tu, kecuali dia terdera pada cara pemakanan ala barat atau ala Jepun atau lain-lain yang pernah hidup di luar negeri, mungkin dia belum berubah persepsi. Begitu juga penanaman durian, sebab dulu kita tengok datuk moyang yang tanam durian, maka lepas makan durian, biji campak, pokok terus tumbuh, tak ada masalah pun. Tetapi masalahnya ialah kena tunggu 20 lebih tahun lah. Datuk tanam cucu, kadang-kadang cucu yang menikmati lah. Jadi kita tahu ialah dengan pengetahuan, dengan zaman sains dan teknologi, sebenarnya penanaman durian boleh berbuah 3 tahun.
Tetapi kalau 20 tahun yang lepas, kita kata tanam durian 2-3 tahun berbuah, banyak orang anggap mitos. Tetapi hari ini sudah menjadi satu kenyataan ataupun hakikatnya sudah berlaku. Okey, punca gagal ialah gagal merancang, perancangan gagal. Satu daripadanya. Kedua, kebanyakan orang berfikir yang selalu saya wawarkan, 100 pelabur masuk, 99 akan gagal, satu yang berjaya. Tetapi kebanyakan orang akan berfikir 99 itu bukan saya, 1% itu adalah saya. Itu merupakan satu daripada persepsi juga. Dan saya percaya banyak orang bila masuk melabur durian dia yakin dia boleh berjaya. Itu adalah faktor kegagalan. Sebab keyakinan terlalu tinggi. Tetapi kalau kita berfikir, seandainya kalau saya melabur gagal, apa saya perlu buat? Kalau mindset ataupun persepsi ini ditukar, mungkin kita akan lebih berhati-hati dan kita juga lebih berwaspada ataupun kita lebih bersedia untuk menghadapi cabaran yang bakal akan kita lalui dalam penanaman durian. Kalau kita tanya pada petani, kalau kita lihat petani hari ini yang berjaya, contohnya di Raub, di Sungai Roan, di Sungai Kelau, bukan petani yang itu yang tanam sendiri yang berjaya, tetapi dia mewarisi pengalaman, ilmu daripada bapa ataupun datuk mereka, dan juga pengetahuan yang diwarisi, ataupun dia belajar dengan kawan yang sejiran dengan dia ataupun saudara mara yang mengajar dia juga. Dan dia juga melalui satu masa pembelajaran sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun. Saya tak pernah lihat satu petani yang masuk terus berjaya. Itu panggil orang kata genius ataupun kelebihannya ialah dia mungkin kelebihan luar biasa. Tetapi biasanya durian ini tidak ada kelebihan luar biasa. Dan kita selalu beranggapan, kita selalu menggunakan rujukan sawit sebagai pembandingan durian. Itu adalah salah. Sebab sepokok durian bersamaan dengan seekar sawit. Pelabur ni sebenarnya saya mendapat banyak pertanyaan ataupun banyak persoalan, dan kita dapati daripada kaji selidik kebanyakan yang melabur ni sekarang banyak yang masuk melabur ni banyak yang profesional daripada kalangan doktor, peguam, jurutera, accountant, syarikat-syarikat multinasional pun juga terlibat. Daripada petani yang nak berkebun sepokok dua pun pernah tanya saya soalan. Kita dapati ialah benda pertama asas adalah pendidikan. Kalau kita nak anak kita jadi doktor, kita hantar anak kita ke universiti, diajar oleh doktor juga. Kalau kita nak anak kita jadi seorang jurutera, dihantar ke universiti, juga akan diajar oleh seorang jurutera. Tetapi yang agak ganjilnya, tanam durian belajar sendiri ya. Jadi ini sebenarnya satu persepsi yang juga kita harus ubah. Kalau kita boleh mengumpulkan wang, bersedia untuk 20 tahun, kumpulkan wang dan semua untuk ajar anak kita supaya masuk ke universiti. Dan kalau dapat makan gaji 3,000, kita labur 100,000. Labur dapat gaji 3,000 tu berbaloi. Adakah itu berbaloi? Tapi apabila kita melabur durian dengan pelaburan 100,000 tanpa persediaan segala ilmu dan pengetahuan, peluang berjaya itu memang ada, tetapi mengambil masa. Mungkin kita perlukan 10 tahun, 20 tahun untuk menguasai mempelajari kesilapan ataupun menguasai teknik-teknik tertentu. Jadi dengan hari ini, dengan adanya media yang begitu mudah dan kita dengan senang duduk di rumah tengok YouTube pun senang boleh belajar. Tetapi dalam YouTube ni sebenarnya ada juga yang ilmunya memang banyak yang berguna, tetapi ada juga yang ilmu kita harus tapis sebab banyak yang mungkin ada yang kurang, saya kata kurang tepat. Sebab ada yang bila berkongsi pengalaman itu hanya pengalaman tersendiri saja, tetapi ada yang kesilapan dikongsikan juga, tetapi dianggap betul-betul. Nah, itu menjadi satu masalah juga. Jadi bagi petani kita harus tahu ialah di mana itu benar, di mana itu mitos. Sebenarnya bermula dengan tidak terancang sebenarnya. Saya bermula dengan secara tidak sengaja mendapat jemputan
Dan dari situ banyak feedback datang, dia perkongsian itu saya mempunyai banyak informasi yang berguna, dan akhirnya kita menjadi satu panduan ataupun kerjasama dengan Farma, bersama dengan Jabatan Pertanian ataupun juga bersama dengan MAFI, Kementerian Pertanian, dalam kursus ataupun latihan pertanian. Dan juga saya sebenarnya terlibat dengan kursus profesional durian juga yang dianjurkan oleh saya sendiri. Dan kita dapati pendidikan merupakan satu asas yang penting untuk memastikan kita tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh petani. Dan kita juga menggunakan kebaikan ataupun teknik-teknik yang berguna, yang praktikal, yang boleh kita pakai. Kita sebenarnya memerlukan lebih banyak lagi penyelidikan ataupun pembangunan dan penyelidikan ataupun kita panggil R&D untuk memastikan industri durian ini maju ke hadapan, dan kita menjadi peneraju dalam industri durian ini, bukan hanya dari segi penjenamaan tetapi dari segi juga teknologi. I begin to